Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Izinkan saya menyambung dari mana yang saya berhenti semalam. Datuk Yang Dipertua, saya ingin mengetahui sama ada kerajaan sedar atau tidak bahawa ribuan pusat perjudian mesin kuda beroperasi secara haram di negara kita. Saya rasa semua ahli-ahli yang berhormat daripada semua kawasan parlimen ada masalah ini. Dan saya juga yakin bahawa pihak PDRM juga mempunyai maklumat berkaitan dengan perkara ini. Tetapi kenapa masalah ini tidak dapat dibendung? Ini adalah satu masalah yang begitu serius sekali. Dan masalah ini juga akan menyebabkan masalah-masalah sosial ekonomi yang lain. Tetapi kita nampak masalah ini berterusan, dan bukan saja berterusan, malah ia bertambah dari masa ke semasa. Saya tahu di kawasan parlimen saya juga banyak pusat-pusat perjudian mesin kuda ini. Saya tidak tahu bagaimana IPD Batu Gajah dan juga IPD Ipoh tidak mengambil apa-apa langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Saya berharap menteri yang berkenaan akan mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini dengan secepat yang mungkin. Saya tidak tahulah sama ada tak apa-apa connection ataupun kronisme juga wujud dalam operasi jenayah perjudian seperti ini. Saya memang khawatir kalau perkara ini tidak dibendung, ia akan menjadi satu masalah yang begitu serius. Datuk Yang Dipertua, saya amat terpegun untuk mengetahui bahawa Malaysia telah mencatat kedudukan nombor ketiga dalam Crony Capitalism Index baru-baru ini. Biar saya membacakan satu petikan dengan izin. Malaysia has once again made world news for the wrong reasons, emerging third in the Economist Crony Capitalism Index for 2014. The British Weekly said in its latest edition. The Economist said, uncontrolled rent-seeking the century was allowing politically well-connected billionaires worldwide to double their wealth, thereby posing a threat to the free market today. Satu kenyataan yang memburukkan lagi imej negara. Bukankah ini akan menjejaskan ekonomi negara ini dalam urusan perdagangan dan pelaburan antarabangsa? Apakah alasan Menteri Kewangan kepada perkara yang dibuat oleh ataupun isu yang dikemukakan oleh majalah The Economist itu? Datuk Yang Dipertua, baru-baru ini satu kes menukar agama telah berlaku di sebuah sekolah berasrama penuh SM Sains Kepala Batas. Seorang pelajar berumur 15 tahun telah melalui proses menukar agama, memeluk agama Islam tanpa pengetahuan ibu bapanya. Bukankah ini suatu yang menyalahi undang-undang? Saya difahamkan ini adalah insiden kedua yang berlaku di sekolah tersebut. Apabila ibu pelajar tersebut menghubungi sekolah untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan hal ini, pihak sekolah tidak mahu bekerjasama. Malah saya difahamkan ada guru yang memberitahu ibunya, ini bukanlah satu perkara besar, perkara kecil saja, tidak perlu dipedulikan. Jangan perbesarkan isu ini. Saya mahu timbalan Menteri Pendidikan yang telah mengadakan rundingan. Saya tahu memang timbalan Menteri Pendidikan telah pergi ke sekolah tersebut dan mengadakan rundingan dengan pihak sekolah supaya berkaitan dengan perkara ini. Saya mahu beliau laporkan perkara ini dalam Dewan Rakyat. Saya juga ingin mengetahui sama ada pihak sekolah terlibat secara langsung dalam memujuk dan menukar agama pelajar bawah umur itu. Saya mahu kepastian bahawa tidak ada apa-apa perubahan dibuat dalam data Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Agama Islam berkaitan dengan status agama pelajar ini. Saya mendapat maklumat bahawa pihak tertentu
telah membawa pelajar tersebut ke Jabatan Agama Islam untuk menukar agamanya. Saya nak penjelasan berkaitan dengan perkara ini. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan telah menjanjikan bangunan baru untuk sekolah jenis kebangsaan Tamil menggelembu di kawasan Parlimen Batu Gajah. Setiap kali saya bangkitkan isu ini di Dewan Undangan Negeri Perak dahulu dan melalui media massa, pihak kerajaan dan MIC cuba menutup mulut saya dengan mengatakan bahawa peruntukan telah diluluskan dan akan sampai bila-bila masa, atau pembinaan bangunan baru akan dimulakan dengan serta-merta. Saya sudah muak mendengar alasan yang sama. Sehingga hari ini tidak ada apa-apa perkembangan dalam proses projek pembinaan bangunan baru SJKT Menggelembu. Harap Menteri boleh memberi penjelasan berkaitan dengan perkara ini. Saya juga memohon supaya Menteri memberikan maklumat terperinci mengenai isu bangunan di tapak baru bagi sekolah jenis kebangsaan Tamil Gunung Rapat. Isu ini juga telah berpuluh-puluh kali dibangkitkan, bukan saja di Dewan Rakyat, melalui media massa dan dengan melalui pelbagai saluran. Tapak tanah sudah disediakan oleh kerajaan negeri. Kerajaan Persekutuan, Menteri Pendidikan telah memberi janji bahawa kerajaan akan memperuntukkan 2.5 juta ringgit untuk membina bangunan sekolah. Tetapi sampai hari ini, walaupun sudah berlalu 3 tahun, sampai hari ini masalah ini belum lagi diselesaikan. Projek ini masih lagi belum dimulakan. Saya juga ingin mengetahui tentang satu lagi sekolah. Saya juga ingin mengetahui tentang kerja-kerja baik pulih bangunan yang dilakukan di SJKT Gopeng. Sekolah ini menghadapi masalah anai-anai. Perkara ini telah dilaporkan dan pihak JKR telah pun memulakan kerja, tetapi masih belum selesaikan kerja-kerja yang dimulakan, walaupun sepatutnya telah diselesaikan pada hujung tahun lepas. Apa masalahnya? Kenapa masalah ini tidak dapat diselesaikan? Adakah masalah kerana kerajaan telah memberi kontrak itu kepada pihak yang tidak dapat menyelesaikan membina sekolah itu dengan betul mengikut spesifikasi? Apa masalahnya? Please tolong saya mohon Menteri untuk memberi penjelasan berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh SJKT Gopeng ini. Datuk Yang di-Pertua, Kerajaan Pulau Pinang bersedia untuk menawarkan sebidang tanah untuk pembinaan sebuah sekolah menengah Tamil di negeri itu. Usaha ini tidak pernah dibuat oleh mana-mana kerajaan negeri di bawah Barisan Nasional. Jika Kerajaan Persekutuan meluluskan permohonan ini, maka inilah satu-satunya sekolah menengah Tamil yang di negara kita. Jika Kerajaan Persekutuan benar-benar menghormati dan menjamin kedudukan sekolah-sekolah vernacular, permohonan ini harus diluluskan segera. Pendidik dan NGO Pulau Pinang telah membuat kempen tanda tangan dan mendapat sambutan yang hangat dari kalangan kaum India. Pada masa ini, memang sedia wujud sekolah menengah Cina, tetapi tidak ada satu pun sekolah menengah Tamil di negara ini. Langkah-langkah untuk mewujudkan sekolah menengah Tamil harus dicontohi oleh negeri-negeri lain yang berada di bawah Kerajaan Barisan Nasional jika mahu memenangi hati masyarakat India dan bukan sekadar memasak punggal atau memberi hamper pada musim perayaan. Negeri Pulau Pinang mempunyai 28 buah sekolah rendah Tamil, tetapi tidak ada sekolah menengah sebagai langkah kesinambungan untuk anak-anak dari sekolah rendah Tamil untuk melanjutkan pelajaran mereka ke sekolah menengah berasaskan bahasa ibunda. Saya rasa kesal dengan Presiden MIC yang tidak mahu memberi pandangan atau menyuarakan pendapat mengenai isu sekolah menengah Tamil ini. Rakyat sedang memerhatikan gelagat pemimpin-pemimpin politik, terutamanya daripada MIC, yang kononnya memperjuangkan hak orang-orang India negara ini. Saya juga rasa kecewa dengan timbalan Menteri Pendidikan yang juga daripada parti MIC, yang juga senyap dalam hal ini. Datuk Yang di-Pertua, terdapat 2 kes kejadian bunuh diri yang dilaporkan berlaku di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh pada tahun 2012 dan juga pada tahun 2014. Walaupun hanya 2 kes dilaporkan, kerajaan harus mengambil perhatian yang serius dalam isu bunuh diri di hospital. Pesakit yang tenat dan mengalami kesakitan yang melampau mempunyai kecenderungan untuk membunuh diri. Oleh yang demikian, pihak hospital harus mengambil segala langkah keselamatan yang munasabah supaya kejadian seperti ini tidak berlaku. Saya memohon Menteri Kesihatan untuk memberi statistik kes bunuh diri yang berlaku di setiap hospital kerajaan dari tahun 2009 hingga tahun 2014. Datuk Yang di-Pertua, pada 10 Februari 2014, P. Wedamurti,
pengurusi Persatuan Hindraf Malaysia telah meletakkan jawatannya sebagai Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri. Beliau mendakwa Perdana Menteri dan Kerajaan Barisan Nasional telah gagal menunaikan janji selepas menang PRU 13. Hindraf telah menandatangani perjanjian dengan Barisan Nasional pada 18 April 2013, kononnya demi kepentingan masyarakat India. Selepas 8 bulan beliau memegang jawatan Timbalan Menteri, beliau putus asa dengan Perdana Menteri dan Barisan Nasional yang mengabaikan langsung perjanjian untuk membawa perubahan kepada masyarakat India yang hidup dalam kemiskinan. Beliau menuntut supaya Perdana Menteri harus meletak jawatan kerana sekali lagi secara licik menipu masyarakat India dengan mengenepikan MOU untuk melaksanakan blueprint Hindraf. Saya mendesak Perdana Menteri untuk memberi penjelasan tentang kegagalan beliau dan Kerajaan Barisan Nasional untuk melaksanakan janji-janji yang dibuat dengan pemimpin Hindraf itu. Nyatakan juga janji-janji yang telah ditunaikan oleh Kerajaan Barisan Nasional setakat ini. Datuk Yang di-Pertua, mengikut Seksyen 53 Akta Pendidikan 1996, lanjutan daripada undang-undang terdahulu, didapati bahawa penubuhan lembaga pengelola sekolah adalah mandatory untuk tiap-tiap institusi pendidikan. Ini termasuk sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah jenis kebangsaan, bantuan modal dan bantuan penuh. Peruntukan undang-undang ini menjelaskan bahawa pengujudan lembaga pengelola sekolah adalah perkara yang dimestikan melalui Akta Pendidikan. Tetapi didapati banyak sekolah-sekolah yang masih gagal untuk menubuhkannya. Ini merupakan satu kesalahan di bawah Akta Pendidikan negara ini. Kenapa pihak kementerian menutup sebelah mata dalam melaksanakan perkara ini? Saya mohon penerangan yang teliti dan terperinci daripada Menteri Pendidikan berhubungan dengan hal ini. Sebagai tambahan, saya juga ingin mendapatkan maklumat mengenai jumlah sekolah-sekolah bukan kerajaan, SJKC dan SJKT yang masih tidak mempunyai lembaga pengelola sekolah setakat ini. Batu Gajah. Batu Kawan, Pak Man. Ya. Saya ingin mendapat pandangan daripada kawan saya Batu Gajah mengenai statement yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri bahawa dana untuk sekolah-sekolah Tamil selepas ini akan disalurkan melalui lembaga pengelola sekolah. Selama ini, apa pula saluran yang telah digunakan? Sama ada melalui parti politik MIC yang kebanyakannya mungkin ditelan sendiri oleh parti tersebut. Sebab keadaan, yang ni kalau tak ada bukti jangan mencela. Kalau keadaan sekolah Tamil selama 50 tahun masih sama. Masih sama. Pernah tengok tak sekolah Tamil? Masih sama. Setiap tahun belanjawan kata berjuta-juta ringgit diberikan untuk sekolah Tamil, tapi keadaan masih uzur. Jadi apa pandangan Batu Gajah mengenai kenyataan Perdana Menteri kita? Terima kasih. Batu Gajah sedikit boleh. Okeylah. Berkenaan dengan pembangunan sekolah jenis kebangsaan, saya rasa sekolah jenis kebangsaan dan sekolah kebangsaan semuanya adalah diiktiraf secara rasmi oleh Akta Pendidikan tahun 1996, Seksyen 29. Oleh kerana itu, ini tak kira dia sekolah kebangsaan ataupun sekolah jenis kebangsaan adalah aliran utama yang kepelbagaian bahasa dan kepelbagaian budaya adalah kekuatan negara kita. Tetapi, apakah pandangan yang berhormat Batu Gajah? Setiap rancangan Malaysia, setiap 5 tahun, rancangan pembangunan Malaysia, di bawah peruntukan pembangunan sekolah, sekolah jenis kebangsaan Tamil di bawah rancangan Malaysia ke-10, sebanyak 4.8 bilion ringgit diperuntukkan. Tetapi hanya 1.4% jika tidak silap saya diperuntukkan untuk SJKT dan hanya 3.4% diperuntukkan kepada sekolah jenis kebangsaan Cina. Adakah ini satu mencerminkan semangat satu Malaysia ataupun ia sebenarnya adalah satu bentuk diskriminasi yang patut diberhentikan segera dan semua anak murid kita patut diberikan layanan yang adil, saksama kerana mereka adalah pemata negara kita. Apakah pandangan yang berhormat Batu Gajah? Terima kasih Yang Berhormat. Tadi soalan dibangkitkan berkaitan dengan lembaga pengelola sekolah. Memang heran, walaupun perkara ini sedia ada dalam Akta Pendidikan, ia adalah satu perkara mandatory, tetapi setakat hari ini saya boleh kata mungkin tak sampai 15% daripada sekolah-sekolah Tamil, saya kurang pasti dengan sekolah-sekolah Cina, tapi masih tidak mempunyai lembaga pengelola sekolah.
Jadi, di manakah peruntukan-peruntukan ini disalurkan? Bagaimanakah peruntukan-peruntukan ini disalurkan sehingga hari ini? Dan jawapan yang diberikan oleh Perdana Menteri bahawa mulai sekarang wang akan disalurkan melalui wang peruntukan untuk sekolah-sekolah Tamil akan disalurkan melalui lembaga pengelola sekolah. Persoalannya, setakat ini mana pergi? Kenapa tidak diwujudkan? Dan sekarang, walaupun sekarang kerajaan membuat keputusan untuk memberi peruntukan itu melalui lembaga pengelola sekolah, saya nak tanya dalam Dewan ini, berapa sekolah di negara kita yang mempunyai lembaga pengelola sekolah? Kalau hanya lebih kurang 15% saja sekolah yang mempunyai lembaga pengelola sekolah, bagaimana wang itu akan disalurkan kemudian? Itu salah satu persoalan yang baik. Dan begitu juga ke persoalan yang dibangkitkan oleh Taiping. Jumlah peruntukan yang diberikan kepada sekolah Cina dan sekolah Tamil adalah terlalu kecil. Saya memang setuju dengan beliau. Masukkan ucapan beliau dalam teks ucapan saya juga. Dan saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh ahli parlimen Taiping bahawa peruntukan ini harus ditambahkan. Saya minta ahli-ahli parlimen, pergilah melawat sekolah-sekolah Tamil dan sekolah-sekolah Cina. Lihat sendiri betapa rupa keadaan yang uzur. Begitu teruk sekali situasi sekolah-sekolah Tamil. Kenapa kerajaan tidak mau? Saya mohon dalam ahli dewan, siapa berani ikut saya? Saya sabar. Jangan tanya sekolah mana. Siapa berani dalam dewan ini untuk ikut saya? Saya bawa sendiri untuk tunjuk mana sekolah dan apa keadaan keuzuran sekolah itu. Siapa? Taiping mencela Taiping. Taiping nak bawa kami. Saya bawa Taiping pergi sekolah Melayu yang juga uzur. Itu jangan batu kata gajah sekolah lah. India yang uzur. Jangan resis Taiping. Jangan resis pasal saya batu sekolah. gajah. Itu batu Jangan gajah. resis. Jangan tipu Taiping. Itu batu gajah. Sini Malu Taiping. lah. Taiping Jangan batu gajah pun resis. tak dapat beza. Semua sekolah, Apa ni tidur belum bangkit lagi kan? Mengaku pun Jangan bahawa resis di bawah sekolah Barisan Taiping. Nasional Jangan semua sekolah resis. uzur. Sekolah Melayu pun uzur. Yang berhormat. Mengaku Yang berhormat. pengakuan bahawa di Saya bawah tak Barisan kata. Nasional semuanya uzur. Semuanya uzur, tak mengaku pun. Jadi yang berhormat mengakulah. Dan di bawah kerajaan Barisan Nasional, bukan saja sekolah Tamil, bukan saja sekolah Cina, sekolah kebangsaan juga uzur. Betul, mengaku. Dia mengaku. Ini adalah this is something wrong with this government. Ini adalah satu yang tidak betul dengan kerajaan ini. Tanya Untuk itu Taiping haruslah. kerana bersetuju dengan saya semua sekolah. Tanya Taiping. Datuk Okey. Speaker, saya perbetulkan, saya Taiping ini batu gajah. Ini yang tidur tu belum bangkit lagi. Dia Okey. Taiping batu Tak gajah apa. pun tak apa beza. Batu gajah boleh habiskan. Okey, saya sambung. Sambung Masa dah habis yang mata. Sikit lagi. Sambung sikit-sikit okey. Sikit-sikit. Okey, isu. Okey, Yang akhir lah, yang akhir. akhir. Isu yang lebih penting. Okey. Datuk Adik Pertua, ini bukan persoalan yang saya nak bangkitkan. Ini adalah persoalan yang selalu dibincang di kedai kopi, di mana-mana saja berkaitan dengan isu NH370. Dalam isu ini, pelbagai reaksi dan gelagat rakyat diperhatikan di seluruh negara. Satu daripada isu yang dibangkitkan adalah mengenai kapal selam milik negara kita. Kenapa negara kita tidak menghantar kapal selam untuk misi mencari dan menyelamat kapal terbang MH370? This is not my question, I'm telling you. Saya beritahu dalam dewan ini adalah soalan rakyat. Soalan yang dikemukakan oleh rakyat di luar. Okey? Saya mohon dewan ini menjawab soalan ini. Singapura bersedia untuk menghantar kapal selam untuk tujuan tersebut. Kerajaan memberi alasan bahawa kapal selam kita tidak sesuai untuk mencari dan menyelamat, kerana ia adalah kapal selam untuk tujuan berperang sahaja. Saya tidak faham kenapa kapal selam perang yang sepatutnya mempunyai kelengkapan yang lebih canggih tidak boleh digunakan dalam keadaan krisis yang terdesak ini. Adakah kerajaan mengelak daripada menggunakan kapal selam Skopin atau menyembunyikan sesuatu? Berikut adalah kenyataan. Ini penting, dengar ni. Berikut adalah kenyataan daripada Menteri Pertahanan dalam tweet beliau yang menyatakan dengan izin, our submarines are not designed for this operation. It's not the role for submarines for search and rescue. Kenyataan beliau amat mengelirukan kerana saya terbaca satu artikel dalam media sosial mengenai laporan berita AFP bertarikh 3 September 2009
dengan jelas mengatakan bahawa kemampuan kapal selam Scorpion yang dibeli oleh kerajaan Malaysia sedia beroperasi dalam misi search and rescue. Apakah masalah sebelah dengan kapal selam Scorpion yang dibeli dengan harga 7 bilion dan pada masa itu kerajaan membelanjakan lebih kurang 1 bilion setahun untuk penyelenggaraan kapal selam, tetapi tidak dapat digunakan dalam keadaan kontingensi yang amat terdesak. Dengan izin, I think you guys bought the wrong thing altogether. Mohon penjelasan Menteri Pertahanan. Kita ada menteri yang tak boleh memberi jawapan yang betul. That's the quality of our ministers. Tuan Yang di-Pertua, baru-baru ini seorang lelaki telah menumbuk seorang timbalan menteri pendidikan daripada parti MIC. Saya tak tahulah. Saya tak tahulah. Sama ada yang dipukul itu adalah orang UMNO ke apa, saya tak tahulah. Okey. Saya difahamkan laporan polis telah dibuat oleh timbalan menteri tersebut, tetapi kemudiannya telah memaafkan si penumbuk itu. Saya rasa kecewa dan memang rasa kesian dan simpati kepada timbalan menteri itu. Kenapa buat laporan polis dan kemudiannya tarik balik? Fikir dulu sebelum buat laporan polis, sama ada tindakan ambil ataupun tidak. Kalau dah buat laporan polis, ambil tindakan. Kenapa pula tarik balik? Ini betul-betul menggadai maruah dan harga diri. Mungkin bos-bos beliau telah mendesak untuk melepaskan kes itu kerana tujuan politik. Walau bagaimanapun, saya rasa sungguh kecewa dan kasihan melihat beberapa orang pemimpin MIC yang terpaksa menunduk sampai ke tapak kaki UMNO. Saya mengambil kesempatan ini untuk menasihatkan beliau supaya berhenti dengan mencium tangan, kerana tangan yang dicium itulah yang menumbuknya. Ya. Ada Ahmad. Sebagai penggulungan, saya juga nak tanya satu perkara berkaitan dengan BRIM. Semalam Kota Melaka juga ada membangkitkan isu BRIM, mana seperti yang dijanjikan oleh kerajaan, sepatutnya semua orang yang layak untuk mendapat BRIM itu kena dapat RM650. Tetapi kenapa pula ada yang menerima kurang daripada RM650? Ada yang menerima 300, ada yang menerima 450, ada yang menerima 200 lebih dan sebagainya. Kami ada bukti. Saya boleh, why? Kenapa? Macam mana? Janji ini adalah untuk seluruh rakyat Malaysia. Ini kalau kita kata satu Malaysia, semua orang kena dapat ringgit Malaysia 650. Kenapa pula ada yang dapat 650, ada yang dapat 450? Dan masalahnya bila mereka datang berjumpa dengan wakil rakyat, kita tak dapat memberi jawapan yang baik. Jadi kami terpaksa buat panggilan kepada mana? Toll free number Lembaga Hasil Dalam Negeri. Oh, ada bagi nombor Lembaga Hasil Negara, toll free number. Kalau dial nombor itu, harap maaf, nombor yang anda dial sedang digunakan. Tak apalah, ini biasa, kita tahu. Kalau boleh saya minta menteri, bila kita buat telefon kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri, tambahkan satu ayat lagi. Arah maaf, nombor yang anda dial sedang digunakan dan akan digunakan selama-lamanya. Itu saja, Tuan Yang di-Pertua. Thank you. Terima kasih. Siti Wangsa. Apa kau lengah? Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk berbahas dalam titah ucapan